Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Haja binti Julahi. Saya merupakan seorang pelajar BA 242 di UiTM Semarahan. Pada 12 November 2021, saya telah menghadiri sebuah program di atas talian iaitu Wacana Semarak Patriotisme yang dianjurkan oleh UiTM. Perkara yang saya pelajari daripada Wacana Semarak Patriotisme bersama pakar ialah berkaitan dengan undang-undang, perlembagaan dan isu-isu semasa. Seperti yang dikatakan oleh Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz iaitu penyandang kerusi Institusi Raja-Raja Melayu menyatakan bahawa perlembagaan merupakan sebuah undang-undang induk kepada undang-undang yang lain. Undang-undang lain seperti enactment, akta dan sebagainya mestilah selaras dengan perlembagaan. Terdapat dua faktor perlembagaan, iaitu perlembagaan merupakan sebuah undang-undang yang menunjukkan bahawa negara kita adalah negara yang merdeka. Sekiranya tiada perlembagaan, bermungkinan bahawa negara itu ditadbir oleh undang-undang lain ataupun masih ditakluki oleh negara asing. Yang kedua, perlembagaan bertujuan untuk menunjukkan cara untuk kita menguruskan negara kita. Perlembagaan juga menjadi undang-undang utama negara. Adakah rakyat berhak mencadangkan undang-undang? Jawapannya ialah ya. Rakyat boleh mencadangkan undang-undang tetapi rakyat tidak boleh membuat undang-undang. Namun, rakyat boleh menggunakan dua cara, iaitu yang pertama, mengundi semasa pilihan raya dan yang kedua, menyuarakan pendapat dengan memberikan tekanan kepada pemimpin. Berkaitan undang-undang dengan UiTM. Menurut perkara 153 perlembagaan, UiTM ditubuhkan bagi memenuhi kuota pendidikan bagi masyarakat Bumiputera. Perkara ini adalah wajar dan relevan kerana pada masa ini, pendidikan merupakan perkara yang penting kepada masyarakat Bumiputera. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan status ekonomi masyarakat Bumiputera yang berpendidikan. Adakah undang-undang sedia ada mencukupi untuk keselamatan negara? Tidak. Hal ini kerana undang-undang hanya dibuat ketika kita sedang menghadapi masalah, iaitu secara responsif. Undang-undang boleh diubah mengikut situasi ketika itu. Undang-undang penting untuk meletakkan had atau sempadan kepada tindakan manusia. Hal ini juga bertujuan bagi menghormati kedua-dua pihak. Sejauh manakah masyarakat celik terhadap undang-undang? Pada masa sekarang, maklumat boleh diperolehi daripada hujung jari sahaja dan generasi masa kini mempunyai ruang yang luas untuk belajar. Siapa yang menentukan negara kita dalam darurat? Jawapannya ialah Yang di-Pertuan Agong. Mengikut Akta Darurat, sekiranya Yang di-Pertuan Agong berpuas hati berlakunya darurat besar yang menjadi ancaman kepada negara, maka darurat itu boleh dilaksanakan. Sebagai contoh, pada 25 Oktober 2020, cadangan darurat ditolak oleh Yang di-Pertuan Agong, namun pada 11 Januari 2021, Yang di-Pertuan Agong mengisytiharkan darurat. Kau wajar melaksanakan pilihan raya semasa pandemik? Hal ini merupakan sebuah dilema kepada negara kerana sekiranya pilihan raya tidak dilaksanakan, maka keadaan politik akan tidak stabil. Namun sekiranya pilihan raya diadakan, kes jangkitan COVID-19 boleh meningkat. Oleh itu, Suruhanjaya Pilihan Raya SPR telah membuat sebuah SOP yang ketat seperti tidak dibenarkan berkempen semasa pilihan raya. Oleh hal yang demikian, wajarlah untuk mengadakan pilihan raya kerana sekiranya politik tidak stabil akan menyusahkan rakyat. Adakah wajar menurunkan had umur mengundi dari 21 tahun kepada 18 tahun? Jawapannya ialah wajar. Hal ini kerana demokrasi lebih stabil sekiranya lebih ramai orang mengundi. Perlembagaan merupakan tulisan kaku dan kitalah yang perlu memberikan nyawa kepadanya. Perlembagaan negara sesuai untuk masyarakat di sesebuah negara, namun ia tetap memerlukan perubahan. Seperti contoh, jika kita kaitkan dengan hukuman penjara seumur hidup. Menurut Akta Tadbiran Keadilan Jenayah,
Sebelum 2007, hukuman penjara seumur hidup hanyalah 20 tahun, namun selepas 2007, hukuman itu dipindah kepada 30 tahun. Patriotisme merupakan kefahaman tentang mencintai negara dan sanggup mati demi negara. Oleh itu, pewaris bangsa merupakan penentu masa depan negara. Terdapat beberapa cara kita menyayangi negara, iaitu yang pertama, mengekalkan identiti negara, iaitu bahasa Melayu, institusi beraja dan menghormati kepelbagaian dengan mengeratkan perpaduan. Dan yang kedua ialah menghormati dan melaksanakan peruntukan perlembagaan. Sekian dari saya. Terima kasih.